Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar saudara dan saudari sekalian? Salam Ramadan. Alhamdulillah bersua muka kita sekali lagi pada hari ini yang mana kita bertemu dalam rancangan Asbab An-Nuzul musim keempat, yang mana rancangan ini merupakan anjuran Pusat Komunikasi Strategik Strakom Universiti Sains Islam Malaysia dengan kerjasama Yayasan Al-Baghdadi bertemakan Ihsan dan Insani. Saudara dan saudari sekalian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita ditemani di sebelah kiri saya yang berbahagia Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Selamat datang Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, baik. Turut bersama Qari'ah kita Saudari Nur Ain Syahirah binti Syaifullah, pelajar Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Selamat datang Cik Nur Ain kita. Alhamdulillah, dalam program kita pada hari ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebab-sebab penurunan. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dalam program kita pada hari ini insya-Allah. Baik, saya serahkan kepada saudari Cik Nur Ain untuk meneruskan bacaan Quran. Persilakan saudari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, iaitu Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
dan sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nora Ain. Begitu baik bacaannya sebentar tadi. Terima kasih. Lagu apa yang Cik Nora Ain baca sebentar tadi? Sebentar tadi saya membawakan lagu Ras. Lagu Ras dia menunjukkan sedikit ketegasan supaya bersesuaian dengan ayat yang dibawakan, iaitu mengenai Lailatul Qadar yang perlu kita kejar. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas bacaan yang cukup baik. 5 ayat daripada ayat Al-Quran dalam suratul Qadr, yang mana merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Baik Doktor, berkaitan dengan ayat yang telah dibacakan oleh saudari Nur Ain sebentar tadi, boleh Doktor terangkan, berikan respon tentang 5 ayat daripada surah yang telah dibacakan sebentar tadi. Silakan Doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji, juga Qari Ain, juga sidang penonton muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya surah Al-Qadar, ya, itu satu surah yang membincangkan ataupun menyebutkan tentang satu malam yang sangat agung. Yang inilah kalau bulan Ramadan kita akan mencari, menggembeling tenaga, kita akan segala-galanya lah kita lakukan untuk mendapat malam ini, namanya malam Al-Qadr. Dan sebenarnya ayat ini merujuk kepada satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ada dua lagi ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Itu agak umum ayatnya, iaitu maksudnya pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, dan ulama sepakat menyebutkan penurunan Al-Quran ini bermaksud menurunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia 30 juzuk sekaligus. 30 juzuk sekaligus. Dan bermula daripada langit dunia itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah berlaku dalam masa 23 tahun lebih kurang. Katanya 22 tahun 6 bulan, begitulah seterusnya, lebih kurang lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, simak berahmat Allah sekalian, Allah menyebutkan lagi dalam ayat lain, surah Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kami turunkan Al-Quran itu pada satu malam yang sangat barakah, lailatin mubarakah. Dan ayat ini lah paling spesifik, iaitu inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik, bila disebutkan tentang Lailatul Qadar, adalah satu malam yang Allah sendiri menceritakan apa kelebihannya, apa malam Qadar ini. Ya, malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, dalam perkiraan para ulama, iaitu ulama menyebutkan bahawa kalaulah kita membuat conga ataupun bahagi kan, 1000 bulan ini berbanding dengan masa yang sebenar ni sebenarnya berapa tahun? Jadi jawapan ialah tuan-tuan, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi maknanya kalau salat satu malam sahaja Lailatul Qadar terkena pada malam tersebut,
seolah-olah haji salat 83 tahun. Ya, masya-Allah Dr. Allahumma. Allahu Akbar. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi di akhirat kelak Allah akan tunjukkan perkara ini. Kamu sembahyang banyak mana? Satu malam je ya Allah. Tapi kamu punya pahala 83 tahun. Masya-Allah. Jadi dalam hal ini para ulama bincang lebih panjang. Sebenarnya kenapa Allah memberikan kelebihan kepada umat ini tentang beribadat sikit tapi balasannya banyak. Kalau nisbah 83 tahun 4 bulan tadi, umur kita pun rasa macam tak berapa nak sampai. Ya tak? Tak pernah sampai, betul. Ya, a'mar ummati baina 60 ila 70. Umur umat ni Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70. Tapi sekali dia dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Ini satu sangat luar biasa. Masya-Allah. Dengan erti kalaulah umurnya itu kita kata dia dapat Lailatul Qadar tu sebanyak 10 kali. 10 kali ini kalau 83 tahun kali dengan 10 maknanya 830 tahun. Mustahil dia hidup 830 tahun, tapi dia punya amal ibadat selama 830 tahun. Sikit lagi nak sampai seperti mana umur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam umurnya dalam Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفٌ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh ini dia umur dakwahnya ialah 1000 tolak 50, maknanya 950 tahun. Jadi orang tadi 10 kali dapat Lailatul Qadar, 830 tahun lebih kurang. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar sangat-sangat berbaloi. Untuk berjaga malam pada 10 akhir ini berbaloi. Kenapa? Jadi kalau katakanlah dia beri duit lah. Satu malam itu dapat duit, kita cakap mudah-mudah lah, RM83. Agak-agak orang berjaga tak malam? Tak berjaga tu. Kita up sikit, RM830 contoh satu malam tu. Ustaz rasa penuh masjid kamak-kamak ni. Masya-Allah. Dan duduk di masjid jangan balik. Sampai pagi esoknya, pagi esok tu dapat RM83 atau RM830. Orang tunggu insya-Allah. Itu belum 8,300. Belum 8,300 lagi. Dia nak beritahunya bahawa itulah itu balasan kita atas dunia saja, tapi di akhirat Allah SWT akan tunjukkan. Jadi di antara punca besar yang ulama menyebutkan antara riwayat-riwayat yang ada, walaupun riwayat ini ada pertikaian lah, sahih tak sahihnya pun ada perbincangan, tapi secara umum kita boleh ambil kenapa Allah berikan Lailatul Qadar ini kepada umat ini, tidak kepada umat yang lain, hanya ada kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara punca ialah Rasulullah menceritakan tentang ibadat umat dulu, misalnya Bani Israel. Ibadat sangat hebat. Bani Israel ni bukan Bani Israel sekarang, yang zaman dulu ni. Yang zaman dulu ni ada di kalangan mereka orang yang baik-baik. Beribadat itu mereka duduk dalam bukit. Duduk dalam bukit ibadat tu, kalau mereka sujud, berkali-kali sujud tu, entah berapa ribu kali, lekuk batu. Masya-Allah. Ibadat. Ada di kalangan mereka yang berjihad fi sabilillah, dan kita tahu kelebihan pahala jihad ini, ar-rauhah wal ghadwah fi sabilillah, sepagi atau sepetang jalan Allah SWT, ialah seperti mana khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan seisinya. Jadi bayangkan dia berjihad jalan Allah itu sepanjang hayatnya. Jadi bila dengar begitu, sahabat jadi sedih lah. Ya Rasulullah, kita ni umur dah pendek, amal pun sikit. Jadi macam mana tu? Mereka sedih. Ruginya kita Rasulullah, umur pendek, amal sikit. Nak lawan macam mana dia orang? Tak mungkin. Umur panjang lagi. Umur panjang. Kekuatan pun hebat. Jadi maka dengan sebab itu, akhirnya Rasulullah SAW telah diberi ayat ini. Ayat berkenaan apa dia? Berkenaan dengan Lailatul Qadar. Maknanya kamu buat satu malam sahaja menyamai 83 tahun 4 bulan. Jadi kita sama-sama menyeru ustaz. Sebab tu di antara sunnah 10 akhir Ramadan ini ialah beriktikaf di masjid.
Rasulullah SAW 10 akhir Ramadan dia tak balik ke rumah. Dia duduk masjid. Baik, duduk di masjid ini kita kata rumah Rasulullah jauh gamaknya. Dah, sebelah je. Ya. Buka pintu masjid, kan? Terus Dah sampai ke dah masjid, sampai ke kan? rumah Rasulullah, tak balik. Sehingga dalam satu hadis menyebutkan tentang Rasulullah berbual-bual dengan Aisyah, sebab pintu dengan pintu tu kan. Jadi Aisyah pun usap-usap kepala Nabi SAW, betul-betulkan rambut dia sebab tak balik rumah kan. Jadi dengan sebab itu Rasulullah menghabiskan 10 akhir di situ dengan anggapan kalaupun dia tak dapatlah Lailatul Qadar itu dengan solatnya apa semua, dia tetap dalam keadaan iktikaf dalam masjid. Maknanya ada bahagian yang kelebihan seperti itu. Baik, kemudian kita katakan adakah setiap orang yang beribadat pada malam tersebut akan dapat kelebihan pahala yang sama rata? Nah, maka jawapan mudah gini, iaitu dalam kaedah kita belajar dalam fiqh usul fiqh apa semua, maka na aktsaru fi'lan kana aktsar fadlan. Orang yang buat banyak amalan dapat banyak pahala. Itu standard lah, betul kan? Orang kerja banyak, duit banyak, okeylah. Dapat gaji lebih kan? Gaji lebih jadi. Lebih. Begitulah. Bila kita sebutkan bahawa dia sembahyang sepanjang malam, dia dapat. Dia sembahyang separuh malam, dia dapat separuh malam. Alhamdulillah. Dia sembahyang tarawih, alhamdulillah dapat bahagian tarawih tersebut. Dia tarawih pun tak dapat apa semua dah. Sembahyang isyak berjemaah, maghrib berjemaah, insya-Allah dapat bahagian itu. Kalaulah dia tak buat apa-apa, tak payah datang, tidur je lah. Tak dapat apa-apa dah. Sebab dia tak buat apa-apa kan. Jadi dengan sebab itu perkara ini adalah termasuk di dalam ikhtiar dan usaha yang berterusan. Dan Ustaz ulang sekali lagi tadi bahawa berusaha ikhtiar untuk Lailatul Qadar sangat berbaloi. InsyaAllah. Kenapa berbaloi? Satu hari itu dia dapat, maka ganjarannya seolah-olah dia hidup selama 83 tahun lebih kurang. Baik. Terima kasih kepada doktor. Nampaknya para penonton semakin menarik perbincangan tentang malam Lailatul Qadar ini. Seperti yang telah doktor terangkan tadi, seumpama kalau kita dapat malam ini, seolah-olah kita telah beribadah sepanjang 83 tahun. Kita berehat sebentar, kita jumpa lagi selepas daripada ini. Terima kasih. Baik, kita kembali semula ke rancangan Asbab An-Nuzul bersama kita Dr. Luqman. Tadi kupasan yang agak menarik doktor. Untuk round yang kedua ni doktor, boleh doktor berikan respon sedikit tentang hubungan di antara ihsan dalam ibadah dalam kita nak mencari malam Lailatul Qadar ini doktor. Silakan doktor. Terima kasih Ji. Tuan-tuan muslim muslimat rahmati Allah sekalian. Bila kita sebutkan tentang ihsan ini dari sudut makna asal, ya. Ketika hadis Jibril, antara hadis-hadis awal kalau kita belajar di sekolah lagi begitu kan, di universiti apa semua, hadis Jibril ini berkenaan Jibril datang menjumpa Rasulullah SAW dan merupakan menjelma dalam bentuk manusia. Bila Rasulullah datang, Jibril datang, maka dia masuk dan berjumpa Rasul dalam Masjid Nabawi itu berlaga kepala lutut. Fa'asnada rukbatahi belaga kepala lutut itu, maknanya menunjukkan sangat akrab ini. Begitu rapat dengan Nabi ni kan, Jibril. Tapi sahabat keliling tak tahu. Siapa ni? Tengok pada jauh tak kenal ini siapa ini kan. Jadi antara dia sebutnya lah dalam hadis tersebut pakaian Jibril putih. Jadi ada perkara menjadi kepelikannya. Kan kalau di tanah Arab dia berdebu. Kalau orang dekat datang jumpa Rasulullah, tentu sahabat kenal. Omar tak kenal. Betul. Kalau tentu orang jauh sebab dia sahabat tak kenal. Kalau orang jauh tentu berdebu, tapi baju putih. Baju bersih. Syadidul bayad, dalam itu sangat bersih. Tak mungkin orang jauh ya dia. Jadi itulah. Sehinggalah kata Umar, falabistu maliyah, setelah beberapa hari, sebab Rasulullah pun tak cerita apa-apa,
Aku pun tak tanyalah. Sehingga beberapa hari lepas tu barulah Rasulullah menceritakan hadza Jibril yu'allimukum dinakum, datang Jibril itu mengajarkan agama kepada kamu. Baik. Antara yang Jibril tanya 4 soalan. Ya. Pertama, akhbirni 'anil Islam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa hajjal bait wa shaum ramadan. Jadi Islam itu kita tidak bincangkan di sini kerana konteks kita adalah ihsan, ya. Yang kedua adalah iman. Akhbirni 'anil iman, ceritakan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khair wa syarri. 6 rukun iman. Kemudian Jibril jawab sadaqta. Benar kamu Muhammad. Maknanya Jibril bukan tanya, tapi Jibril soal. Macam peguam lah dalam dalam mahkamah apa semua. Dalam court. Dalam court apa semua tu. Jadi sadaqta, benar kamu Muhammad. Dan yang ketiga, akhbirni 'anil ihsan. Sebutkan kepadaku tentang ihsan. Maka ini Rasulullah jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu untuk rasa gitu, maka kamu tak yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Jadi ini poin ihsannya, iaitu kata para ulama dalam hal ini dipanggil martabah muraqabah. Muraqabah ini kita berjalan ke mana pun seolah-olah ada CCTV lah yang melihat. Yang duduk fokus kepada kita. CCTV itu maksudnya Allah memerhatikan. Ini dipanggil muraqabah. Jadi kalau kita buat satu perkara, orang sentiasa perhati macam mana agak-agak. Sentiasa akan buat yang terbaik lah. Nak berjalan pun tak senang. Duk perhati kita. Macam jadi kawat Jadi itu hakikatnya. Kita ni buatlah macam mana pun, dalam ayat yang jelas ialah illa ladaihi raqibun atid. Allah ni ada dia punya tentera dia, iaitu bernamanya malaikat raqib dan atid. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Jadi dengan sebab itu bila disebutkan tentang ihsan dalam ibadat ni berkait terus dengan masalah ikhlas. Jadi ada satu menarik tentang bila kita sebut ihsan, ikhlas ini. Kita buat ikhlas ini melakukan satu perkara kerana Allah. Kerana Allah. Tapi dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Bila kita baca surah Al-Ikhlas ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa setara dengan segala sesuatu. Maka timbul soalan, kat mana ikhlas ni? Ini menjadi satu persoalan di mana dalam ayat kat mana ikhlas ni? Allah esa, Allah tempat meminta, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak serupa segala sesuatu. Kat mana ikhlas? Jadi muslim-muslim rahmati Allah sekalian, ini satu perkara menarik lah. Di mana nak diterangkan tu? Di mana kaitan dengan ikhlas tadi? Kita kata buat satu perkara kerana Allah itu ikhlas. Itu terjemahan mudah lah. Baik, muslim-muslim rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang perkara ini, ikhlas ini kita kembali pada makna asal. Makna asal ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Iaitu menyuci, membersihkan minasyawaib. Menyuci dan membersihkan daripada segala kekotoran. Itu makna asal ikhlas. Maknanya, kalau dalam beribadat, cuba perhatikan ayat tadi, Allah esa.
Ya. Allah tempat meminta, Tempat tidak meminta. beranak, tidak diperanak, Ya. dan tidak serupa segala sesuatu. Maknanya semua sekali buang dah benda lain. Buang-buang, tinggal Allah. Itu ikhlas. Masya-Allah. Ustaz. Dah. Jadi kalau kita sembahyang, contoh nak sembahyang tarawih lah katakanlah. Ya. Sembahyang tarawih. Maka tarawih ni untuk siapa? Nah, Ya. orang sebelah tak. Imam tak ada. Yang ni pun tak ada. Ya. Orang bayar duit tak ada. Tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu ikhlas Dr. Ikhlas. Itu makna asal ikhlas. Makna buat sesuatu kerana Allah. Betul dah lah buat sesuatu kerana Allah tu makna tinggal yang lain. Habis. Dan buang segala-galanya. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia ikhlas. Ya. Jadi itulah poin sangat penting bila kita beramal ibadat Ya. adalah siapa-siapa yang dapat buat ikhlas ni dia punya amalan itu, kedudukan itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih yang bahagia Dr. Luqman. Sangat menarik atas tajuk kita Lailatul Qadar, ihsan dalam zikir, insani dalam tindakan. Jadi sahabat penonton, kita berehat sebentar dan kita bertemu kembali selepas daripada ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali sesi kita yang ketiga. Bersama-sama kita, tamu kita masih lagi Dr. Luqman. Kali ini doktor, kalau tadi tentang apa respon doktor tentang ayat yang telah dibacakan, 5 ayat yang telah dibacakan oleh Qari'ah kita, kemudian kepada konsep ihsan dalam beribadah. Kali ini doktor, bagaimana doktor boleh berkongsi kepada para penonton tentang pentingnya sikap kemanusiaan dan juga kasih sayang dalam beribadah serta bermuamalah. Silakan doktor. Terima kasih Tuan Haji dan tuan-tuan muslim-muslimat berahmat Allah sekalian. Sebelum kita bincang sikit tentang perkara itu, Haji, Ustaz nak sebutkan dalam sambungan kepada yang tadi sedikit. Ya. Kita pada malam Ramadan, antara perkara yang besar kita buat ialah kita sama-sama solat tarawih. Solat tarawih. Solat tarawih. Dan nampaknya kita dibentangkan dalam media sosial apa semua bahawa solat tarawih ini ada 2 keadaan sekarang nampaknya. Ya. Yang pertama ialah orang sembahyang tarawih yang panjang-panjang. Nampaknya ada satu tempat di Indonesia iaitu di Temboro Indonesia sembahyang tarawih 30 juzuk. Masya Satu Allah. malam. Satu malam. Kita 30 hari, Oh. 30 kali khatam. Masya bukan, Allah. 30 kali khatam. Mana satu malam 30 juzuk. Macam mana dia baca tu kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, di Indonesia juga ada sembahyang tarawih yang 20 rakaat 7 minit. 20 rakaat 7 minit. Wow, jadi ini rekod tercepat dan rekod terlambat terpanjang. Terpanjang. Dua-duanya ada doktor. Dua-duanya ada. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Kalau nak pilih yang panjang tu, jangan Ya, pilih yang pendek. Panjang tu lebih baik kan? Lebih baik dan kita akan menuju kepada Lailatul Qadar insya-Allah dalam masa yang terdekat ni insya-Allah. Ya. Baik, di Kuala Lumpur ada satu tempat yang alhamdulillah ada yang sebegini. Ya. Nama tempat ini saya sebutlah, iaitu di satu masjid, nama Masjid Seri Petaling. Kalau daripada Usim ke sana mungkin kali dalam setengah jam lebih sikit lah. Setengah jam sana. Lebih kurang kan. Ya. Di sana orang cerita bahawa mereka salat tarawih 5 juzuk ada, 10 juzuk ada. Alhamdulillah. Jadi secara peribadi saya tak percaya. Ada ke 5 juzuk satu malam, Ya. 10 juzuk satu malam. Lagilah kita rasa macam tak dapat nak hadam. Nak kena pergi tengok tu doktor. Lalu Ustaz pun pergi. Ustaz pergi ke sana. Pergi ke sana. Ini real punya pengalaman ya. doktor. Ya. Bila pergi ke sana, lepas tarawih biasa ni kan, kita tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, pergilah sampai sana lebih kurang pukul 11.30 malam. Jadi masuk-masuk tu dalam masjid tu sudah digelapkan sedikit, orang pun ramai yang sudah iktikaf dah, masing-masing hafal dia punya totonya, gebar apa semua tu kan nak tidur untuk bangun tahajud malam nantilah. Jadi saya pun sempat tanya kat mana tempatnya. Ruang masjid yang luas tu dia ada 2 bilik, sebelah kanan sebelah kiri.
Bilik kanan itu 5 juzuk, bilik yang sebelah ni pula 10 juzuk. 10 juzuk. Jadi Ustaz nak ambil yang handal sikit, 10 juzuk. Ada 2 bilik. Bilik tu. So pilih bilik yang kedua. Bilik kedua, 10 juzuk. Masya-Allah. Jadi pergilah masuk. Sembayanglah bersama mereka. Dalam tu masya-Allah ada lebih kurang 40-50 orang. Ya. Yang lebih menarik lagi Ji ialah yang sembahyang itu umurnya usia 50 ke atas. Alhamdulillah di bilik yang Di 10 bilik juzuk. yang 10 juzuk, 50 ke atas. Masya-Allah. Kita ingat ni orang muda patut di situ. Tak. Orang yang tua-tua. Yang berusia. Yang berusia. Nampaknya yang salat seperti ini, kekuatan salat bukan sebab kekuatan badan, tidak. Ya. Tapi kekuatan dalaman itu lebih besar. Sayang. Rakaat pertama je dia baca 5 muka surat. Rakaat pertama 5 muka surat. Kita pun dah mula berputar lutut kita. Betul lah. Dah masuk 4 series, 5 series. Betul. Rakaat kedua lagi 5 muka surat. Mana dah setengah juzuk. Ya, betul. Jadi kalau 4 rakaat 1 juzuk. Ya. Wah, ini handal punya orang ni. Betul. Jadi Ustaz pun lepas 2 rakaat, Ustaz pun perlahan-lahan ke belakang. Nak berehat sikit lah kan. Dah setengah juzuk tu 2 rakaat. Ya, betul. Jadi bila pandang ke belakang tu, tengok ramai dah para syuhada kat belakang tu. Oh, ya. Jadi budak-budak tahfiz ramai situ. Ya. Model dia suruh pergi sembahyang. Dia orang sembahyang lah. Sejak waktu tidur kat belakang ada. Baik, jadi ada yang belum tidur. Ustaz tanya, "Dek, pukul berapa dia orang habis sembahyang ni?" Maka jawabnya, dia kata, sahur baru habis. Sahur? Kita Assalamualaikum. Kita pun tak larat lagi ada. Jadi maknanya ada golongan manusia yang ada kekuatan sampai boleh solat seperti itu. Menghabiskan 10 juzuk. Menghabiskan dalam 10 juzuk satu malam. Satu malam untuk solat tarawih saja. Untuk tarawih saja. Masya-Allah. Kita baca yang sendiri pun tanpa solat pun tu hampir sejam untuk satu juzuk. Oh, masya-Allah. 10 juzuk. Itulah. Tapi dia baca laju lah dalam bentuk hadap. Ya. Jadi itulah yang. Jadi menyambung kepada soalan yang Haji tanya tadi, iaitu ibadah di dalam Lailatul Qadar ini ataupun di malam-malam di siang harinya pada bulan Ramadan ini adalah termasuk dalam ibadah umum. Ibadah umum ini man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Hadis yang lain pula man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Qama Ramadan ini maksud mendirikan Ramadan ialah sembahyang. Kalau ada orang Mekah dulu masa Imam Malik menyebutkan bahawa orang Mekah lepas 4 rakaat tarawih dia tawaf dulu. Jadi ada ibadat yang begitu, kemudian bersedekah, kemudian membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, teruslah jadi amalan-amalan yang baik, yang bagus sebegini, maka sangat-sangat baik diteruskan. Jadi maknanya kalau bersedekah pada malam Lailatul Qadar, ya, kita kata RM1 saja, maka seolah-olah sudah jadi kali yang tadilah, berkali ganda. Berkali ganda tadi, nak kali berapa kali 1,000. RM1,000 ataupun dalam bentuk 83 tahun. Jadi seolah-olah dia bersedekah berterusan. Kerana hanya dibuat pada satu malam. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang yang seperti ini. Terima kasih doktor atas kupasan dalam 3 pusingan. Kita telah bersama-sama, para penonton telah mendengar bacaan ayat yang telah dibacakan oleh qari'ah kita dan juga daripada panel kita Dr. Luqman. Terima kasih daripada Strakom USIM, daripada Yayasan Al-Baghdadi. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia doktor atas kehadiran dalam sesi kita pada hari ini yang merupakan musim yang keempat dalam rancangan Asbab An-Nuzul. Mudah-mudahan ini menjadi suatu asbab juga untuk kita semua bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi doktor, terima kasih. Salam Ramadan. Mudah-mudahan kita juga berupaya dan dipilih
untuk tahun ini bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Doa untuk doktor, keluarga dan seluruh warga USIM dan warga Yayasan Al-Baghdadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.